Okay, kita tunggu dulu. Okay, hi everybody. Okay, kita dah start kita punya live pukul 1:30 tadi yang I announce. So hari ni kita akan buat masakan, okay, kuih Melayu. Okay, kita tunggu lagi yang lain-lain dulu masuk. Alright. Okay, siapa yang tengok Facebook live ni tolong share ya. Share dekat semua orang so boleh tengok. You can share the recipe. Okay, so ada orang dah masuk. Hello, hi Miza Hadi. Hello Hijabella. Okay, hi. Okay, so sekarang ni kita it's like a program, kita akan buat live setiap hari dekat Simply Sugar Baking Studio. Okay, so kira macam jom kita masak dengan Kak Zaidah. Okay, so akan ada macam-macam jenis resepi setiap hari. Okay, as you guys know, Kak Zaidah adalah chef yang berexperience selama 35 tahun ya. So you guys memang tak nak miss macam-macam jenis resepi yang ada dekat dengan Kak Zaidah ni. Okay, alright, so sepanjang hari ni kita akan buat live ni. So stay tune, push on your notification, okay, and all notification. Okay, hi everybody, hi Miza Hadi. Okay, so saya jemput Kak Zaidah. Without further ado, kita jemput Kak Zaidah. Okay, Kak Zaidah Ibrahim. Nak masak apa kita hari ni? Hai. Hari ni kita nak masak kuih tradisional, kuih tepung gomak. Wow, tepung gomak. Nama pun klasik. Yes. Sedap ni. Yes, ni kuih orang lama. Alright. Okay, kita nak share ni. So, okay, make sure you guys get ready dengan paper, dengan pen. Okay, bukan senang tau nak dapat resepi ni daripada Kak Zada. Okay. Alright, so ni sepanjang puasa untuk koleksi biskut raya 2019. So, stay tune. Okay, so without further ado, kita boleh start? Okay, kita mula sekarang. Alright. Ni. Okay. Okay, ni kita akan movekan. So, you boleh tengok macam mana kita start. Alright. Nampak sikit lagi. Okay. Clear ke? You guys kalau ada apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, boleh tanya ya. Kita akan respond through you all punya comments. Okay? Alright. Okay, boleh start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ya. Kita nak buat inti dia dulu. Okay. Kita perlukan air sedikit. Ini dah on ke belum ni? Dah on ke ni? Yeah. Okay. Alright. Tolong on kan? Okay. Okay, kita akan masukkan sedikit air. Ni kita nak buat inti dia dulu ya. Dan kita masukkan gula merah. Any gula merah boleh lah. Kak Zada guna gula merah ni. Gula merah ni dia warna dia cantik. Okay, dan sedikit gula pasir. Kita akan letakkan 2 helai ataupun daun pandan, helai atau 2 helai lah ya. Kemudian sedikit garam, about 1 teaspoon. Kita tunggu dia sampai dia mendidih. Kemudian kita akan masukkan kelapa yang telah diparut. Tak kisahlah ada kulit ari ya, tak apa sebab warnanya pun dah nanti gelap. So kelapa ni ada kulit ari pun tak ada masalah lah. Kelapa dia. Nampak tak? Okay, boleh nampak. Yang ini ada kulit ari ya. Kita beli yang dikisar bersama dengan kulit ari dia. Gula merah ni you all boleh beli apa-apa brand lah, tak ada masalah. Nak pakai gula kabung pun boleh, Nissan pun boleh, gula merah macam ni pun boleh ya. Kak Zara guna yang inilah sebab warnanya cantik. Okay. Nak baca tak? Nanti lah tak ada.
baking, tentang masakan, boleh tanya right away. Nanti Kak Zaidah akan terus respon ya. Okay? Nampak tak? Nampak ya? Okey ya. Okey, dia belum mendidih lagi. Jadi kita tunggu dia mendidih sebentar. Kemudian kita akan terus masukkan kelapa. Kelapa ni lebih kurang 2 biji lah ya. 2 biji kelapa. 2 biji kelapa. Sebentar ya, dia belum mendidih. Yang ini untuk apa ni? Kita Untuk inti cairkan dia. Cairkan gula merah tadi dengan gula pasir sikit, garam, daun pandan dan air sikit lah. Okey. So siapa-siapa yang baru masuk, hi, welcome. Kita punya program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Koleksi Ramadan. Yes. Ya, insya-Allah kita boleh buat ni, boleh buat berniaga. Kak Zaidah buat ni di restoran Kak Zaidah jugalah, ya. Restoran tu kat mana? Cyberjaya. Di Domain 5 ya, Domain 5. Hai Cookies Raya JB. Hai Cinta Amina. Thank you for watching. Siapa yang tengok dekat Facebook tu, tolong share ya. Okay, so ini adalah resepi tepung gorma daripada Kak Zaidah Ibrahim. Ada orang sebut tepung gorma, ada orang sebut tepung pomak. Oh, okay. Ada juga yang tanya kuih ni kuih apa ya. Bila cakap tepung gorma, dia macam pernah dengar. Nanti disebut cerita Piramli. Oh, cerita Piramli. Bujang lapuk tu kan ada. Tepung gorma. Dia kata muka arwah Azizata tu macam tepung gorma. Bila sebut tepung gorma, cerita Piramli baru dia tahu. Ni yang kita nak tunggu-tunggu ni. Macam mana turn out dia punya rupa ni. Yes. Biji lah macam muka bujang lapuk tu. Orang nampaknya dia belum didih lagi ya. Oh, okey. Rosli, waalaikumsalam. Masak apa tu kita masak? Sekarang kita tengah buat kuih Melayu, tepung. Yes, tepung gorma. Ini inti gorma. je lah. Inti kelapa merah ni lah. Ada orang buat tepung gorma, mostly yang di bahagian utara, tepung gormanya dia guna inti kacang ya. Kacang hijau, dia masak and then dia buatkan intinya. Yang ini kita akan buat inti kelapa. Kita tunggu dia mendidih sekejap. Teram sikit. Okey. Ya. Berapa lama tu? Nak didih? Berapa lama? Depends lah ikut dapur. Dapur kita ni macam slow sikit. Sebab dia portable kan. Kalau you guna dapur gas yang biasa tu, stove biasa tu mungkin cepat sikit lah. Ni portable ni memang agak lambat sikit. Ni ada orang tanya, gula ni cairkan dengan kacau je? Air, gula. Tadi Kak Zaidah letak mula sekali air. Lepas tu kita letak gula merah dan gula pasir sikit. Tu garam 1 sudu teh lah. Nurlida Ida 3572 dia tanya air tadi air panas ke? Tak, air biasa, air biasa. Air kosong biasa ya. Kita dah mula nak mendidih. Masak atas api ke? Direct, atas api direct ya. Okey. Now dia dah mula mendidih tu, nampak tu? Nampak tak? Okey. Mendidih, kita akan masukkan kelapa. Sedapnya. Masya-Allah. Memanglah sedap ni. Bau ni pun kalau lah dapat terbayang-bayang dah bulan puasa. Okey, kita dah masukkan semua. Kita sedap ni untuk apa? Juadah berbuka puasa. Yang mana nak berniaga pun boleh ni. Ni tepung gorma ni sedap ya. Biasanya kuih ni nak dapat nak rasa hanya di bulan Ramadan aja. Ikut kata customer kafe restoran Kak Zaidah lah. Orang kata susah nak dapat kuih ni. Jarang dah orang sekarang buat betul. kan. Hai semua. Hai. Nampak tu warnanya kan cantik tu kalau kita guna gula merah yang ni lah. Memang cantik. Bau ni pun sedap ya. Okay, kita akan kacau dia sehingga dia airnya tu dah macam nak kering. Nurlida Ida kata saya puasa ni, lapar ni kan boleh buat. Yes.
Sempat ya, sempat. Sekejap je buat dia. Kalau nak senang, buat intinya lebih, simpan dalam fridge, and then you boleh continue besok lusa buat kuih lain. InsyaAllah Kak Zaida akan bagi lagi resipi yang menggunakan inti kelapa ni lah. Okey, untuk nak memekatkan dia, kita akan letak tepung gandum. Lebih kurang 1 sudu like that lah ya. Tepung gandum. Dia lagi likat lah. Dia lagi likat, dia cepat likat. Tidak lama juga nak tunggu dia kering ya. Cuma kita perlu masak dia kering supaya inti dia tahan lama. Kelapa ni dah dimasak betul lah. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Kalau macam dalam keadaan macam ni, kita tunggu dia berapa lama tu nak tunggu dia masak? Boleh tahan lama? Sampai dia kering lah. Sampai dia kering. Okey. Air gula ni tadi sampai dia kering, and then kelapa ni pun dia ada, bila kita masak kan dia ada minyak, dia akan keluar sikit minyak dia. Jadi inti kita nanti akan ada sikit kilat lah. Okey. Kita letak gandum sikit tadi untuk bagi cepat dia pekat. Baunya pun dah sedapnya bau. Bau daun pandan dengan kelapanya, dengan gula merahnya. Masya Allah. Jadi memang bau kuih asli lah, kuih tradisional. Okay, rakan-rakan yang dekat Facebook tu, tolong share ya. Ini bukan senang-senang nak dapat ilmu daripada Kak Zaidah Ibrahim ya. Ada apa-apa soalan? Okey, sekarang ni memang kita tengah masak kuih Melayu, tapi kita boleh jawab juga, contohnya ada kemusykilan apa-apa tentang masakan, baking, custom cake. Yang mudah. Agak-agak ada kemusykilan, contohnya nak tahu macam contoh kenapa fondant I crack. Okey, apa yang I patut buat? Itu dahsyat tu. Kalau apa nak tahu benda-benda macam tu, sebab kita sendiri dekat baking studio ni kita ada classes. So jadi kalau ada apa-apa yang macam nak tahu lepas ni, you have to stay tune, push on your notification so that you boleh tengok kita punya posting. Lepas ni kita ada buat kelas apa, buat masa ni untuk custom cake apa semua kita buat lepas raya, maksudnya naik raya lah. InsyaAllah Julai nantilah. Jadi make sure save your money, save your time, save your date. Okay? Okay, ni sekarang ni kita nak tahu sama ada intinya dah ready ataupun belum. Tengok ya, bila kita tekan macam ni, dia ada keluar air tu, nampak tak? Tu. Bermakna ini masih belum siap lagi. Nampak tak? Jelas. Ya, jelas ya? Kita tekan macam ni, kalau dia masih berair macam ni, bermakna intinya belum ready lagi lah. So kita perlu kacau lagi. Bukan apa, sebab takut nanti dia tak tahan kalau dia basah. Kelapa pula, kelapa asli kita pakai. Jadi kena tunggu betul-betul kering. Masak ya, baru dia tahan lama lah. Inti ni boleh buat awal yang sebenarnya ya, boleh buat 3-4 hari seminggu pun boleh. Dah buat, simpan dalam fridge lah, dalam peti sejuk. Kalau simpan dalam peti sejuk tu berapa lama boleh tahan? Lama jugalah. Cuma kadang-kadang kalau peti sejuk tu tak berair, kalau berair, inti tu akan berair sama lah. So kena tengok macam mana. Kena buat siap-siap bintil bulat-bulat dan kita simpan. Kalau nak lebih tahan lama, simpan di freezer. Jadi kena selalu praktis ya. Jadi you boleh tahu hacks dia macam mana, berapa lama you boleh simpan. Sebab macam Kak Zaidah kata tadi, kena tengok keadaan fridge macam mana, kelapa jenis apa pun kita pakai, make sure fresh. Semua benda barang fresh, insyaAllah tahan lama lah dia. Kelapa pun kadang-kadang kita beli, masa beli tu okey. Tapi pasal kita simpan terlalu lama dalam plastik bag, kita beli pagi, kena kita biar tak masuk dalam fridge, kita biarkan lama dekat luar. Kelapa isian tu akan masam. Itu memainkan peranan yang penting tu. Maksudnya kalau dah beli pagi, masih tak ada masa nak buat, simpan dalam fridge dulu. Zaidah Zainuddin. Hai Kak Zaidah Ibrahim. Hai. Ni Nur Hashima. Hello. Hai. Ni kita tengah masak, siapa-siapa yang baru masuk ni, sekarang ni Kak Zaidah tengah bikin kek kuih Melayu, tepung gulmak nama dia. Setengah orang macam tadi Kak Zaidah kata tepung gulmak ataupun tepung kurma. Lebih kurang lah. Ini dia ada mak-mak kat belakang. Tepung gulmak lagi dia dah siap, kita tengok rupa dia, itulah nama dia. Ini sikit lagi ya. Masih ada air lagi, nampak tu? Air dia makin lama makin pekat ya.
Lama juga. Ah. Dah 10 minit ni lebih kurang ni. Dia lagi lama, dia sebenarnya dia lagi wangi nanti sebab kelapa dia tu Dengan pandan dia macam caramel. sebati. Kan gula ni. Sedapnya. Kita yang dekat Gula sini ni. ni yang tengah bau betul-betul mengadap periuk ni. Ya Allah, sedapnya bau dia. Bila kita balikkan dia, gulanya airnya dah tak ada di kuali. So kita biar sekejap lagi ya. Ini terpulang kepada ni lah, ikut suhu dapur yang sebenarnya ni. Stove kita kan. Macam hari kita pakai portable ni. Jadi dia Pakai apa? letak Electric stove. So kalau Jadi dia macam tak api berapa. tu kita kalau boleh api direct control tu lah. lagi kuat. Dia lagi cepat lah. Tapi ni dah mula nak kering, nampak tu kan, dia dah mula warnanya cantik, nampak? Warnanya coklat. Bila orang tengok ni orang tahu kita pakai gula merah banyak ya. So gula yang kita pakai tadi, inilah gula dia. Kalau tak ada ni pun tak apa, you can use any gula merah lah. Gula kabung pun boleh, gula Melaka pun boleh, Gula kabung pun boleh. manisan pun boleh ni set. Cuma lain gula, lainlah warna dia. Kak Zara suka pakai yang ini sebab yang ini memang warna dia macam pure lah. Warna coklat dia cantik. Lepas tu dia macam serbuk, senang sikit nak Senang larut. cair. Okay, siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Kak Zaidah ada dekat sini. Alright, sikit lagi ya. Warna ni cantik sangat ni. Dan Cantik. baunya Masya Allah sedap. Kalau siapa yang puasa tu minta maaf lah ya. Itulah tadi. Dah tak sabar dah tu nak buat. Habis ni terus pergi beli dan terus buat. Boleh buat untuk berbuka puasa. Nolida Ida kata tapi gula kabung warna tak menarik. Sebab itu Kak Zara guna yang ni. Sebab saya dah biasa buat. Saya dah tu. Cuma kalau saya cakap yang ini nanti perempuan kita nak cari masalah pula. Ya? So you can use any Gula merah. Gula lah. Kalau nak yang macam rupa macam ni, you guna gula merah ni. Gula merah ni you boleh dapat di mana-mana supermarket lah. Oh, okey. Ni gula dia. Jaggery powder. Okey, ini kejap kita tunjuk kat Facebook dulu. Okey. Ini adalah gulanya. Okey. So jangan risau, video ni kita akan save for the next 24 hours. So boleh tengok lagi. Isma Halil kata video sekejap terang, sekejap kelabu. Oh, minta maaf. Kita punya line mungkin agaknya tak berapa stable kot. Okey. Cuba buka. Sebab kita dah pasang lampu dah ni lagi. Mungkin dia punya kabel tu because of line. Kami minta maaf banyak balik. Asap dapur ni kot yang buat dia nampak macam Ni nampak macam clear ni tapi mungkin sampai kat dia lah kot, line lah kot. Okay, kita akan cuba improve lagi. Kita akan ada live lagi lepas ni. Macam-macam jenis resepi. Ya, saya. Harap semua stay tune lah. Stay tune guys. Okay. Dan insyaAllah kita akan improve lagi line. Okay. Hanya untuk anda-anda semua. Yes. Kita boleh kongsi resepi, kongsi rezeki. Ya, ini pun boleh buat berniaga ni ya. Ramadan tu dah dekat ni, yang mana berjualan kuih Melayu tu boleh tambahkan satu menu lagi, satu lagi jenis kuih Melayu. Ni dah dekat nak siap ya. Kering dalam ni. Kering tapi masih moist, bukan kering berderai ya. Dia moist ya. Dia bila kita makan nanti dia akan lembab-lembab macam tu. Okay, ni dah siap dah ni. Zana Sweet kata thank you for sharing. Most welcome, my pleasure. Sharing buat ya, jangan tak buat. Kena practice ni. Yes. Tulis tak resepi, kena make sure. Lepas ni akan ada lagi. InsyaAllah esok ada lagi, lusa ada lagi, macam-macam jenis resepi. So make sure kita akan announce waktunya bila. So make sure you get ready dengan you punya pen dan paper lah. Okay, ni dah. Okay, bila kita tekan dia dah tak ada keluar macam dry tu, maknanya dah okey ya, nampak tu. Dah kering. Tapi dalam keadaan lembab ya. Ni yang
sedap ni bila kita makan. Kalau kering pun tak sedap juga. Berderai tak sedap ya. Bila kita makan dia akan ada Biar lembab, ya. jangan basah. Okey, ni dah siap dah ni. So kita akan tunggu dia sejuk sebentar untuk kita nak bulat-bulatkan dia. Sarah Haji Hadi, sorry. Ala baru join terlepas. It's okay. Kita punya live akan save for the next 24 hours. Nanti boleh tengok balik daripada awal. Ismail Halil kata gula Melaka tu Kak Zaidah cantik dan elok buat kuih onde-onde. Yes. Onde-onde dia berderai ni. Kalau onde-onde dia kena pakai gula yang you boleh potong. So, bila kita letak dalam adonan dia tu, dia tak susah nak dibungkus. Kalau berderai, gula berderai macam ni susah kalau kita nak onde-onde. Okey, dia dah siap ya. Kita kena tunggu sekejap untuk bagi dia sejuk sikit supaya kita senang nak bulat-bulatkan dia. Oh, kita pakai sudu biasalah, tapi sudu ni panas makan. ni ya. Panas ni. Kita tunggu sekejap sejuk boleh? Boleh. So sekarang ni kita tunggu berapa lama ni kita tunggu? Lebih kurang lebih kurang lama juga lah nak tunggu ni. Gula kan lambat sejuk. Kita akan akan paksa dia sejuk masuk dalam peti sejuk sekejap. Paksa. Kita paksa. Okay, sementara tu kita boleh share dengan anda-anda semua cookies-cookies apa yang ada. Okay, so hari ni mungkin kita boleh buat unboxing. Cookies. Cookies untuk 2019. Ya. Okay, so mungkin ni kalau kita letak dekat dalam fridge kelapa ni. Kita akan sekarang ni kita transfer dekat dalam bowl. Bagi dia sejuk Untuk bagi dia sejuk. Sebab itu seeloknya buat awal dulu inti ni. Sebelum kita mula nak buat kuih lah. Okay, save live please. Yes, kita akan save for the next 24 hours. So you boleh tengok daripada awal balik, okay? Is the recipe shared already? So yes, kita memang share the recipe during this live, during this video, throughout the video. So kita akan save for the next 24 hours again, saya kata. So you boleh tengok daripada awal. Kita tengok bahan apa yang kita pakai dan berapa banyak kita pakai, okay? Saya dah pernah cuba Kak, memang cantik. Tangan pun tak melekit. Ada yang kata saya dah pernah cuba Kak, memang cantik, tangan pun tak melekit katanya. Cuba apa tu? Cuba apa tu Kak Zaidah tanya. Cuba gula ni. Cuba apa tu? Cuba gula ke? Ataupun yang ni yang dah siap ni ke? Okay, so sekarang ni kita tunggu dia untuk sejuk. Sebentar, sekejap ya. Sementara waktu. Sementara tu kita akan sediakan bahan-bahan untuk nak buat tepung bahan-bahan yang lain. Okay, so dekat Facebook ni Didi Rahim. Hai. Didi Rahim kata balik saya cuba. Silakan mencuba ya. Sekejap lagi kita save 24 jam. Boleh tengok daripada awal ya. Okay, Kak Zaidah nak rasa sikit. Masya Allah sedapnya. Kalau ada gangguan bunyi tu minta maaf ya. So kalau macam tak dengar ke apa ke, boleh leave down your comment dekat bawah. Kita akan cuba jawab apa-apa soalan kalau you ada benda yang tak dengar. Okay, sedap sangat ya. Kak Zaidah sekarang nak sediakan bahan-bahan untuk nak buat tepung gomak tu je lah. Okay, hari ni kita buka soalan untuk baking juga, untuk buat kek, custom kek, apa-apa kemusykilan yang ada. Contohnya macam masak, Kak Zaidah pun boleh masak sedap nasi biryani ke, soalan-soalan. Kita akan share ya some recipes yang sedap-sedap untuk berbuka puasa. Lauk-lauk untuk berbuka puasa, dan sambil-sambil tu kita akan sulam dengan kuih-kuih Melayu. Okey. Panas lagi ni. Panas lagi. Warna ni cantik ya. Tengok tu. Cantik, berkilat. Berkilat ni datangnya daripada kelapa ni. Bila kita masak, kelapa ni masak betul, kelapa ni akan keluarkan minyak ni sendiri ya. Dia akan nampak berkilat.
I like all your cakes, cookies and kuih-kuih Melayu. InsyaAllah will join your PJJ. Sementara nak join PJJ, you jangan lepas peluang ni sebab Kak Zaidah ada bagi resipi percuma ni. Ni semua percuma ni. Ya? Setiap hari kita akan share macam-macam jenis resipi. Ini bukan resipi saja, cara buat dari from scratch. Yes. So rugi kalau tak ikut kita ni lah. InsyaAllah benda ni live ni kita akan buat hari-hari. InsyaAllah kalau tak ada parah lah. Dari resipi kuih muih hingga lauk pauk. Wow. Ini kata orang tu untuk bulan puasa. Untuk kita sebab nak a few years back berapa kali dah puasa. Ada yang tanya Kak Zaidah bagi tiap-tiap hari lah resipi berbuka. So insyaAllah lah tahun ni macam terbuka berarti. Alhamdulillah. So jangan lepaskan peluang ni. So push on your notifications ya. Okay, so ada kelas online tak? Kalau nak join online kelas pun ada. Nanti kita akan announce lah. Tak ada online. Tutup Mat ni tak tahu kenapa tak ada online. Yang ini kita buat live. Okay. My favourite kuih. Ni favourite ni kalau time-time bulan puasa ni memang kita akan mencari tepung kurma ni. Selalunya bulan puasa lah yang selalu kita jumpa kuih ni. Nari first live video ke? Yes, hari ni first live video dan the following days nanti kita akan share lagi macam-macam dan lain-lain jenis resepi. Kak, kelapa macam tu anak-anak saya suka makan macam tu. Tak sempat nak buat kuih bum bijan inti kelapa macam Kak Zaidah masak tu. Mungkin yang itu mungkin kita boleh share kuih bum. Nanti. So tunggu, okay. Nanti kita akan announce. Every time kita nak live, kita akan announce kuih apa yang kita akan buat. Usually kita akan announce waktu pagi hari yang sama. Kita akan announce resepi apa yang kita akan share dengan anda-anda semua. Okay. So push on your notification untuk postings, untuk Insta stories. Okay. So kalau tengok ni kita tengah tunggu dia untuk sejuk sedikit untuk kita nak teruskan step-step yang lain. You tengok dalam keadaan ni nampak dia punya kelapa sangat sedap. Okay, kat sini saya pun ya Allah satu bilik ni dah berbau dah macam nak puasa dah rasa. Okay. So Didi Rahim, Abai dah start kerja. Yang pasti kalau dari Kak Zaidah pasti sedap-sedap, tiada yang tak sedap. Betul. Jadi ni kita share resepi ni specialized for you. Jadi don't miss it out. Okay. Semoga Allah murahkan dan tambah rezeki Kak Zaidah dengan perkongsian ilmu ini. Amin. Thank you very much. Okay, sebelum tu, sementara kita nak tunggu dia sejuk ni. Okay, sementara kita nak tunggu dia sejuk, kita nak tunjuk cookies apa yang ada tahun ni. Special, okay. Special cookies yang kita ada. Saya bawa hari ni. Okay. So kita ada tart series. Tart series ni kita ada 10 different jenis cookies. Okay, so yang ini yang first yang saya pegang ni, ini cookies ni adalah tart Nutella. Ni. Nampak tu. Sedap ni. So dia punya crust is crust tart dan inti dia adalah Nutella. Okay, this is the first. Okay, hari ni saya share 3 different jenis tart. Okay, kita ada 10. Nanti dan following live lagi kita akan share lagi tart jenis apa yang kita ada. Okay. So seterusnya ni, this is salted caramel tart. Nampak tu. That's salted caramel. Inti dia, crust dia kita pakai crust tart. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, onde-onde. Tada! This is onde-onde. So inti dia adalah gula Melaka, kat tengah ni ada kelapa, and then dia punya crust ni ada rasa pandan. So you guys, kita akan buka. Ni announcement kita nak bagi tahu. Kita buka booth dekat Subang Parade daripada 3 hari bulan Mei sampai malam raya. Betul? Sampai malam raya kan? Kita akan buka. Alright. So ini antara 3 tart yang kita ada. Okay, so banyak lagi nanti kita akan announce lagi, okay? Alright. So ada apa-apa lagi soalan yang nak tahu sekarang ni sementara kita nak tunggu kelapa ni sejuk.
Selain daripada tu, kita ada juga keripik. Yang ni homemade tau. Yang ini daripada Simply Sugar. Apa nama ni? Kuih tiram. Yes, kuih tiram. Nampak tu? Bentuknya pun macam tiram. Nampak? This one. Daripada Simply Sugar. Okay, ni khas daripada Kak Zaida. Kak Zaida yang bikin ni ya. Okay, so you guys, if you want to get this, semua ni datang ke Subang Parade daripada 3 hari bulan hingga malam raya. Okay, so kita akan ada macam-macam jenis promo dekat booth kita nanti. Okay, so ada apa-apa lagi soalan tentang masakan, tentang kuih Melayu? Mungkin you boleh share. Ataupun contohlah ada kuih Melayu yang teringin sangat nak tahu macam mana nak buat, boleh you share, post dekat komen down below, so that kita mungkin boleh preparekan resepi tu untuk you. Okay, macam apa kuih Melayu, apa lagi tadi ada orang cakap pasal kuih bom. Mungkin nak tahu macam mana nak bikin onde-onde ke, ataupun puteri 2 sebilik ke. Pernah dengar tak puteri 2 sebilik? Tu sedap juga tu. Okay, so kalau ada siapa-siapa yang teringin nak tahu resepi macam masakan, contohnya nasi biryani, nasi tomato pun boleh. Okay, so nampak ni yang ada dekat atas meja sekarang ni. Ini kacang. Okay, kita nak pakai kejap. Ini last ingredient yang kita akan pakai. Okay. Okay. Tu dia. Okay, kita sambung. Okay, ini yang kita gentil. Gentil bulat. Kita bulatkan dia ni rupanya. Okey. Tapi yang sebenarnya kalau benda ni dibiarkan lebih lama, dia lebih cantik lebih senang kita nak gentil. Ini pasal masih panas. So kita gentil dia besar-besar macam ni lah. Terpulanglah besar-besar mana lebih banyak intinya lebih sedap lah. Okey. Ni Kak Zaida dah gentil kan baru sekejap ni tadi ya. Besar dia lebih kurang. Tengoklah nak besar macam mana kan. Besar sangat pun nanti tepung lemak ni jadi besar. Ya. Okey. So, nah kita mula nak mengadun dia. Okey, nampak tak? Clear. Okey. Ni kita nak rebus tu. Okey, bahan-bahan dia Kak Zaida guna tepung pulut. Tepung pulut ni pun yang sebenarnya ada banyak jenis. So you boleh guna apa-apa tepung pulut lah. Cuma tepung pulut yang ada dekat atas meja Kak Zaida ni, tepung pulut istimewa, bermakna pulutnya tu lebih kental ya. Okey. So ini tepung pulut. Apa-apa jenis tepung pulut pun boleh yang sebenarnya. Okey. Kemudian kita guna juga tepung gandum sikit. Tepung gandum pun apa-apa jenis. Kemudian Kak Zaida guna santan kotak. Kak Zaida suka pakai ayam brand ni sebab dia lebih rasa santan, bau santan dan lemak. Dia lebih ke arah more tu rasa kelapa. Ya ni. Kalau you nak pakai brand apa pun tak ada masalah ya. Nak pakai santan asli juga boleh ya. Okey, kita perlukan sikit garam. Kemudian yang ini Kak Zaida ni sekarang ambil yang ringkas dan mudah. Okey. You pergi beli tepung kacang hijau. Ya. Ni Kak Zaida guna brand Babas. Tepung kacang hijau, masukkan dalam oven, kita sangai sekejap, kita bakar dalam oven, ataupun you tak ada oven, you boleh guna goreng tanpa minyak dalam kuali. So that dia ada keluar nanti bau kacang tu dan tepung ni masak lah. Ada perbezaan tak warna dia lepas dah dimasak? Jangan api besar, api kecil je. Kita tak mau tukarkan warna dia, cuma kita nak masakkan tepungnya. Dan nak dapatkan aroma tu. Bila kita bakar tu dia akan keluar bau kacang tu lah. Tu yang buat dia sedap tu. Dan satu cara lagi is you guna kacang hijau, you basuh, kemudian you sangai kacang hijau tu. Sangai tu maknanya you goreng tanpa minyak ataupun you masuk dalam oven. Kemudian you kisar guna blender kering. Guna cara tu pun boleh. Cuma kalau guna cara tu dia sedap tapi warna dia agak coklat. Pale lah. Warna dia coklat. Warna dia coklat. Kalau yang ini warna dia cerah sikit. Ya. Dan yang ini rasanya lebih mudah lah.
Kalau nak murah, kacang hijau tu lagi murah. Tapi kalau yang ini lebih mudah lah kata orang tu, senang. Kita tak Kita perlu punya nak, urusan lah senang. senang. Cepat sikit kerja kita siap ya. Bayar untuk masa. Yes. Okey, yang ini Kak Zaidah siapkan is air. Kita akan panaskan dia hingga dia mendidih. Okay. So ini air kita boil air Hingga mendidih untuk kegunaan kita kejap lagi ya. Okey. Dekat sini ada orang tanya ni dia badak berendam. Badak berendam. Okey, insya-Allah kita akan bagi badak rezeki. berendam. Ada lagi ni kuih lompang. InsyaAllah. Banyak kita Onde-onde. lagi. Yes, insyaAllah. Kita akan buat onde-onde colour purple nanti kita tunjuk. Yang balut-balut tu apa nama? Yang warna hijau tu, itu kuih apa? Koci. Oh, koci. Oh, itu pun sedap juga tu. Ya, insyaAllah. Okay. Alright, now. Oh, Yati Mahmud say hello. Hi. Kalau yang baru-baru masuk ni, kita sekarang ni Kak Zaidah tengah bikin kuih tepung kurma. Tepung kurma. Tadi kita dah buat dia punya inti, kelapa dengan gula. So now kita nak buat apa buat tu Kak Zaidah? tepung kurmanya lah. Dia Ini tepung dia. Tadi tu inti. Jadi ni kita buat dia punya tepung. Okey? Ini air yang kita tengah rebus untuk sekejap nanti. Kak Zaidah letakkan sedikit daun pandan. Kalau you nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Ini saja untuk nak dapatkan bau lebih sikit lah pada kita punya ya. Jadi ni Nampak tu? Untuk kita nak rebus ni lah. Okey. Now, okay, dah ada yang dah sedia semua. Okay, kita akan buat ini. Tu apa Okey, tu itulah. dekat dalam bowl tu? Okey, ini tadi tepung beras yang Kak Zaidah buka ya, satu paket tepung beras. Tepung beras ni yang Kak Zaidah punya yang 3 kambing ya. Macam-macam kambing ada, gajah ada ya. So ini tepung beras. Sorry, tepung pulut. Bukan tepung beras. Tepung beras jadi lain pula kan. Tepung pulut ya. Yang ini yang kita Cap pakai hari 3 ni. ni. Yang ini dia special sikit. Okey. Kemudian kita letak 1 sudu makan tepung gandum ya. Garam 1 spoon. Kemudian kita guna santan kotak. Kalau tak nak pakai santan ni pun tak apa yang sebenarnya. Terus dibancuh dengan air. Tapi Kak Zaidah letak ni sikit supaya tepungnya tu nanti ada rasa lemak sikit lah. So saya gunakan satu. Tepung apa tu? Tepung pulut. Kita pakai tepung pulut, tepung gandum dan sedikit garam. Sorry line putus-putus. It's okay, tak apa. Nanti kita akan save live ni the next 24 hours. So boleh tengok lah. Okay, dalam bowl ni ya. Nampak kan? Nampak? Okay, dalam bowl ni tepung pulut 1 paket tadi, 1 sudu makan tepung gandum, kemudian 3 sudu makan santan kotak, 1 teaspoon garam, 1 sudu teh garam. Okay. Dan sekarang ni Kak Zaidah guna tangan ya untuk kita bancuh semua. Assalamualaikum Kak Zaidah. Salam sayang dari Pasir Gudang. Farida Abu Bakar. Ini student Kak Zaidah ke? Okay. Kita akan masuk air sedikit-sedikit hingga kita dapat tekstur yang betul ya. Kuih Melayu ni yang sebenarnya senang aja buat dia. Okey. Nurlida tanya, tepung beras ke pulut? Tepung pulut. Sorry. Tadi Kak Zaidah tersasar. Tepung pulut ya. Jangan pakai tepung beras, kan jadi lain belakang. Tepung pulut. Dia nanti akan jadi liat-liat sikit. Ya, sebab kita guna tepung pulut.
So masa masukkan air tu kena hati-hatilah. Jangan sampai terlebih air. Kalau sekiranya terlebih air, jadi kita tambahlah sikit tepung pulut tu. Sebab dia lain brand tepung pulut ni, dia punya dia punya kenyal tu lain ya. Kekentalan kental dia punya liut tu dia lain sikit. Jadi kena tengoklah. Kena agak jugalah. Kena eksperimen. Kalau kat tempat kadang-kadang ada kedai yang cap kambing ni tak ada, mungkin ada yang lain, jadi you kena try dululah, tengok macam mana. Jangan tak ada kambing ni terus tak boleh buat pula. Jadi terjadi kan. Ya berangan nak buat tepung rumah kan. Cari tepung cap kambing 3 ni tak ada dah, tak jadi nak buat. Okey. Ini dah seeloknya lah. Maksudnya bila kita pusingkan dia macam ni, dia tak melekat langsung di bowl ni lah. Boleh? Dia dah jadi macam satu dough lah. Yes. Okey. Semua tengah buat apa tu sebenarnya? Sekarang ni dah pukul 2. Ada yang dah masuk office kan? Dah makan ke belum lunch? Okey, ni Kak Zah dah letakkan sedikit tepung apa tu? Tepung gandum pada loyang supaya dia tak melekat nanti. Alright. Lebih kurang besar-besar macam ni lah. So mana dia? Tangan Kak Zah ni besar apa? Dia punya lemak lebih kurang 50 sen. 50 sen dululah. Kemudian kita letakkan inti macam ni dan kita bungkus dia. Senang aja buat dia sebenarnya. Okey. Memang yang ini dia dah tak melekat kat Ini dah tangan inti dia tak melekat, intinya pun tak keluar. Okey. Tadi tu masa bancuh tepung tu ada orang tanya ni, Zana Sweet tanya air agak-agak ke? Agak-agak lah. Macam kita cakap tadi lah, macam ini dengan 3 kambing. Kalau brand lain mungkin air ada dia 3 gajah, ada 3 gajah lah biasanya. Jadi kalau brand lain dia punya kuantiti air dia lain-lain. Kena agak-agak, jangan tuang banyak. Tuang sikit-sikit. Kalau ada tadi guna measuring jug ni, penuh tadi. So lebih kurang 300 lah. 300-350 macam tu lah. Kita cuba dulu. 300-350. Ya. Kalau sekiranya terlembik, macam tercurah lagi tu kan airnya, so kita tambahkan sikit lagi lah tepung apa tu? Tepung pulut lagi. Okey, sementara tu kita dah boleh didihkan airnya. Air ni dah simmer dah. Lama juga pakai air elektrik cover ni. kita coverkan dia jadi dia cepat sikit mendidih. Tu dah cover tu. Kita tutup dia bagi dia cepat sikit. Ni gentil ni tadi agak besar. Ya. Okey, nampak ni? Dia nampak macam ni, kita masukkan intinya, tekan, kemudian kita finish dia macam ni lah. Okey. Belum siap lagi, rupa dia dah cantik dah. Cantik dah ni. Jadi selalunya tepung kurma kalau kita nampak dia ada yang lepeh, ada yang macam bulat sikit. Tengoklah. Lepeh lah. Nanti kita lepehkan dia. Tapi ada juga yang buat terus lepehkan terus rebus. Tapi Kak Zada lagi suka buat macam ni. You buat bulat-bulat. Lepas tu baru kita dah masak, dah rebus, baru kita lepehkan. Dia lagi macam mana ya? Ada beza dia. Beza dia macam mana? Ada. Kalau kita terus buat lepeh, kita tu dia tak cantik sangat. Boleh buatkan juadah berbuka puasa ya. Sedap ni. Buat satu paket boleh apa kata orang tu, boleh bagi-bagi jiran sebelah-sebelah. Modal pun bukannya banyak sangat ni.
Satu bungkus tepung pun baru dalam lebih kurang RM2 lebih. Untuk nak berniaga pun boleh. Resepi ni memang old school, classic style. Sedap ni. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Belum lagi. Kalau ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa pertanyaan, terus je tanya. Kak Zaidah ada kat sini live bersama anda-anda semua. Bukan senang ni. Nanti bila kita dah save nanti tak boleh tanya dah. Kalau ini inti je besar, dia akan jadi besar. Tapi yang sebenarnya intinya banyak tapi lagi sedap. Ya. Manis, lemak. Okay. Sedap lah sangat. Sementara kita tunggu air mendidih, kita buat lagi lah. Okay, mungkin you guys boleh share apa lagi resepi yang kuih Melayu ke ataupun masakan yang you all nak tahu. Kak Zaidah mungkin boleh share nanti sebab kita akan buat live setiap hari starting daripada hari ni. Hari ni adalah hari yang pertama. Jadi kita akan buat insyaAllah sampai penghujung Ramadan insyaAllah. So kita ada lebih kurang berapa hari, 30 nak dekat 40 hari. So bayangkan tu berapa banyak resepi tu Kak Zaidah akan share dengan anda-anda semua. So ini peluang yang terbaik untuk you all. Selain daripada ada setengah macam student dah yang biasa PJJ, sekarang ni live. So kita save untuk 24 jam selepas ni seterusnya. So you boleh repeat balik dan tengok balik macam mana sebab kita buat daripada scratch. Ya, Kak Zaidah masak daripada scratch. Mungkin nak tahu nak masak apa? Nasi biryani ke? Kan? Apa-apalah. Kalau yang you nak tahu, insyaAllah nanti kita tengok macam mana kita boleh share resepi. Okay? Dah mendidih belum air? Belum ya? Sikit belum, sikit je. Dia dah simmer dah. Kat mana? Oh, Kak Zaidah, ni Norida ada tanya macam sorry ya, sama dengan buah Melaka ke? Lain. Tak sama Tak sama. Nanti Kak Zaidah akan berikan resepi buah Melaka. Sebab buah onde-onde. Buah Melaka dia punya inti gula saja. Gula saja, dia tak ada kelapa dia tak ada kelapa. Macam tepung kumat ni kalau tengok ni memang kelapa yang dimasak dengan gula Melaka. So onde-onde lain. Onde-onde kelapa kat luar. Ya. InsyaAllah Kak Zaidah akan bagi onde-onde yang kita guna bunga talang. Ya, warna purple. Tu pun sedap, wangi. Dia ada bau dia tersendiri lah. Mak Siti share, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Share-share kena buat tau. So rakan-rakan Facebook, kalau boleh share, tolong share dengan ramai-ramai lagi kawan so that boleh menimba ilmu daripada Kak Zaidah. Okay, kita akan buat insyaAllah live setiap hari sepanjang sebelum kita nak sambut bulan Ramadan dan during bulan Ramadan insyaAllah. So ada banyak resepi yang kita akan share dengan you all. Okay, berapa banyak ni? Air mendidih aja, kita kena tunggu air mendidih ya sebelum kita letakkan kuih kita ni. Okey. Zana Sweet tanya, kuih lapis tepung beras yang putih merah. Nak resipi ke? Oh, itu nak ni ke? Nak dimasak? InsyaAllah. Tak ada arah lintang. Listkan lagi. Manalah tahu. It's your lucky day. Kita boleh share resepi sebab setiap hari memang kita automatically rasa macam hari ni kita nak cuba buat kuih ni selalunya. Yang ini kita akan enjoy. Ilham tu nak datang kan? Kita tunggu ilham. Jadi listkan apa yang anda nak tahu. Buat kuih apa ni? Oh, ni yang siapa yang baru masuk. Kita tengah bikin kuih tepung gurma. Sedap ni. Kalau macam yang dah terlepas tu boleh follow lagi ke? Buka puasa boleh. Kita akan save, kita akan share untuk 24 jam yang seterusnya. Jadi boleh tengok daripada awal balik macam mana. Kan you see air tu dah mula mendidih. Careful ya, baik-baik. Dah. Ya, okey.
Nah, dah boleh mendidih, kita dah boleh letakkan kuih kita ni lah. Alright. Mendidih dulu tengah tu. Okey. Kita kedepankan sikit. Tak apa. Okey, boleh. Sedapnya. Okey, dah mula mendidih. Kita akan masuk terus macam tu. Masuk terus. Macam tadi Kak Zaidah kata ada yang orang lepehkan dulu. Kak Zaidah buat bulat-bulat ya. Tapi yang ini kita buat bulat-bulat. Lepas dah lepehkan siap nanti baru kita lepehkan. Kemudian baru kita lepehkan. Okey. Now, waktu merebus ni kalau seeloknya you letak daun pandan. So that bau dia tu lebih wangi lah. Okey. Ni kita akan tutup bagi dia macam dimsum tengok. bagi dia masak. Dia masak tu nanti dia akan timbul. Bila dia timbul tu bermakna dia dah masak. Ya. So dia masih tenggelam lagi. Nampak tak tenggelam? Nampak sangat dia tapi nampaklah dia. Nampak dia macam fishball tu. Dia macam fishball. Dia tenggelam ya. Nanti dia timbul kita akan tunjukkan. Bila dia timbul. Sekarang ni dia masih tenggelam. So kita biarkan sekejap. Berapa lama tu terpulang kepada kepanasan apinya lah ya. Okay, sementara tu Kak Zaidah nak cuci tangan dulu. Boleh ya? Okey. Dia dah naik aja, maksudnya yang tu dah masak lah tu. Sedapnya kuih lama-lama. Terima kasih Kak Zaidah share. Sama-sama saya jawabkan daripada pihak Kak Zaidah. Kak Zaidah tengah cuci tangan sekejap. Okay. So ada siapa-siapa yang nak tahu lagi, list downkan lagi apa jenis-jenis resepi yang you all nak tahu daripada Kak Zaidah. Kuih Melayu, nasi biryani ke, macam saya sebut lagi sekali sebab saya ni sebut nasi biryani ni sebab saya pernah makan nasi biryani Kak Zaidah, sedap sangat. Okay. So jadi antaranya macam contoh bukan sahaja baking, masak Melayu, macam nak tahu macam mana nak buat talam ke, boleh just list down dekat komen below dan nanti insyaAllah kita akan share sebab kita akan buat live setiap hari. Tak ada arah lintang, insyaAllah kita akan buat live setiap hari untuk you all. Selalunya pada waktu-waktu macam ni lah, after lunch ataupun during lunch time. Dan kita akan announce live bila yang kita akan buat, selalunya pagi pada hari yang berkenaan. Okay, so push on your notification again untuk semua daripada IG dan Facebook. Kita akan post bila kita akan buat live yang seterusnya. Okay, jadi ini antara juadah-juadah untuk kita berbuka nanti. Sedap, kuih-kuih Melayu lama, ada macam-macam lagi. Kak Zaidah ada experience selama 35 tahun. Jadi macam-macam jenis resepi. Jangan lepaskan peluang. So just share apa jenis resepi yang kita insyaAllah boleh Kak Zaidah akan sharekan dengan you through this live ya. Bukan senang ya nak dapat. So kita punya live ni kita akan save untuk 24 hours selepasnya. Jadi boleh tengok balik lah daripada awal sebab kita masak daripada scratch. Okay, daripada awal kita masak. Okay, kita buka sekejap. Masih belum lagi ya. Tunggu dia timbul lah. Ada apa-apa yang nak tanya? Jadi tadi tengok kita ada dua. Kita buat saiz inti dengan saiz apa yang tepung pulut tu. Jadi nak tahu saiz tu macam mana? Saiz tu yang sebenarnya kena agak-agak. Jadi mungkin kulit dia tu kita besarkan sikit je daripada inti. Dua kali saiz inti. Dua kali saiz inti. Dua kali saiz inti. Tepung ni lah. Jadi sebab dia punya tebal, kadang-kadang ada kita makan dia punya kulit tebal sangat, tak apa? Tak sama, bukan tak sama, orang panggil tak sedap lah, tak balance. Tak balance dengan dengan inti dia. Kadang-kadang kita rasa tepung lebih kulit. Kalau biasanya kalau yang niaga tu dia akan kurangkan inti. Tapi boleh-boleh ni janganlah. Kena seikhlas hati. Bila sedap, insyaAllah orang datang lagi tahun depan pun dia cari lagi. Okay, dia nak mendidih ya. So kita biarkan dia. Yang ini kita rebus dengan daun pandan. Satu ikat daun pandan. Bagi dia tu bila kita buka periuk baunya tu. Masya-Allah, sedap. Kita biarkan sekejap lagi sampai dia timbul. Okay, ini yang tadi yang Kak Zaidah cerita fotos yang baru masuk ketinggalan. Yang ini tepung
kacang hijau. Ya, dia dijual sekarang ni di mana-mana, di supermarket pun ada, di kedai-kedai biasa pun ada. Kak Zaida pakai yang ini je ringkas, ya. Kita sama ada kita goreng sangai atas kuali tanpa minyak ataupun kita masuk dalam oven. Hari ni Kak Zaida masuk oven sebab apa, kita dekat studio ni memang tengah buat biskut, oven tengah panas, so kita masuk je dalam oven, ya. Cuma waktu kalau kita goreng tanpa minyak sangai, jangan terlalu lama, nanti dia akan change colour brown. Nanti tak cantik pula tepung lemak kita, ya. Ataupun kalau cara betul-betul cara tradisional, kacang hijau tu you beli kacang hijau basuh, bersih-bersih, kemudian you sangai kacang hijau tanpa minyak, goreng kat kuali, lepas tu you kisar pakai kisar kering tu sampai dia jadi powder. Cuma warna dia agak gelap. Kalau tak nak gelap, you boleh guna yang tak ada kulit, kacang hijau yang tak ada kulit. Kacang hijau yang tak ada kulit, okey. So ini yang kita beli tepung dah siap. Jadi tepung gomak kita agak putih sikit, tapi bau tetap ada lah sebab kita dah sanai dulu. Yang berpuasa Nurlida dah suruh suami beli bahan. Alhamdulillah. Okay, now can you see ni? Dia dah mula mendidih, ya. Nampak tu, dia dah naik. Dah timbul. Okay, kita biar dia dalam 1-2 minit lagi. Dia timbul, ya. Sebab dia baru timbul suku sahaja. So mungkin kita nak tinggalkan sekejap 1-2 minit tu, nak bagi semua memang betul-betul masak lah. Okay. So Nurlida tanya, oven tu suhu berapa? Oven? Sekejap je, kita nak panaskan dia je. Lebih kurang 180 ke macam tu. Kalau you saja-saja nak buka oven, baik you sangai kat kuali. Sangai kat kuali, direct kat kuali tu, kat api, and then you sangai. Nurliza kata, Nurliza Abdul Wahab, kuih favourite saya ni, tepung gomak. Tapi orang-orang tua kata kuih untuk orang tak ada gigi. Apa-apalah. Macam-macam ni. Memang lembut lah, memang sedap. Ni ya. Macam ya. Okay, ni yang tu kita dah angkat ni. Okay. Kita pakai penapis ya. Pakai penapis lah. Sebab kita benda pun sikit, so kita pun pakai tapis kecil lah, ya. Okay. Now, dah macam ni. Kemudian Kak Zaida akan terus letak. Nampak tu. Oh, tu dia. Okay. Itu dia. Ada daun pandan kalau nampak tu. Okay. Yang ini dah siap. Kita akan golekkan dia macam ni. Nampak tak? Kemudian kita, masa dia tengah lembut tu, you kena tekan dia. Macam tu. Macam ni. Apa beza dia macam tadi tu, sebelum kita penyetkan sebelum rebus dengan kita penyetkan selepas dia rebus? Dia lebih cantik macam ni sebab dia ada angin dekat dalam. So dia akan jadi macam gebu lah. Bila kita masak tu dia macam naik sikit. Yelah, kalau kita lepeh awal-awal dia macam apa, benyek sikit lah. Dia tak kental. Okay, boleh tengok lagi sekali. Okay, kita golek ni. Tengah panas ya, you kena tekan dia. Kalau dia dah sejuk, dia dah liat sangat, nanti susah nak tekan. Tapi janganlah tekan kuat sangat kan, bocor pula kan. Okay, macam ni. Nampak tu? Cantik, putih dan cantik. Cantik. You tengok ya, bila waktu kita tekan dia tu, dia tak pecah ya. So bermakna tepung pulut kita ni cantik. Waktu kita tekan dia tak pecah. Sebab dia dah kenyal, dia dah masak. Dia lihat dia, sebab tu dia tak pecah. Kita tekan dia tak pecah, so jangan takut. Orang takut, dia takut dia koyak lah, takut pecah ke apa. Sebab dia tepung pulut. Tu dia yang sudah siap. Terus je picit dia. Terus tekan. Okay. Sekarang siap kita beri tepung gomak. Okay, Kak Zaida siapkan ni sikit untuk ni ada yang few lagi ni yang tengah masak, dan juga yang tu kita dah siap. So, jadi tu dia. Okey. Ingat dia, kita terus panas-panas tu kita terus tekan dia ya. Jadi dia ada ni nak minta share koleh kacang badak berendam. Alamak. Okey, sekejap Instagram kita
kena live lagi sekali. Boleh? Dah siap ke? Nak tutup? Dah. Okey, tengok ya. Kak Zaida buat lagi ni. Okay. Panas ya. Panas-panas. Live back on Instagram. Tadi dah habis, dah 1 jam dah. Okay. So now kita tekan dia. Apakah itu? Biasalah kita bikin biskut sekarang ni. So busy sikit dekat kitchen. Okey, nampak tu. Kita kena tekan dia waktu dia panas-panas ya. Waktu kita tekan dia, tepungnya tak pecah. Cantik. Tengok tu, cantik sangat. Tak Nampak tu. pecah ya. Mudah-mudahan ada yang nak mencuba resipi ni. Sedap ni ya. Ini makan panas-panas sedap. Sebab dia punya liat tu masih kalau dia dah sejuk, kuih ni bertahan lebih kurang dalam 5-6 jam. Ya, nanti dia akan little bit keras sikit sebab tepung pulut. So maknanya kalau kita nak makan waktu berbuka nanti insya-Allah, ataupun kita nak makan petang, kita buat dekat-dekat nak berbuka nanti baru kita buatlah. Tu dia. Dah siap. Sedap. Yang ini dia agak warna dia agak terang ya sebab kita pakai tepung yang dah siap. Kalau mungkin you pakai, kalau you buat sendiri tepung yang Kak Zaida ajar tadi tu, itu agak gelap sikit nanti warna dia. Alright. Okay. This is the finishing. Tepung gomak kita. Yeay, dah dah siap. Okay, now kita akan Alhamdulillah. potong dua and then you boleh tengok dalamnya. Kak Zaida macam tu je lah ya. Sana sudah. Okay. Dia punya liat. Tengok tu ha. Masya Allah. Sedapnya. Wow. Tu inti kelapanya. Ya, inti kelapanya. Masya Allah. And liatnya tepungnya ni. Ya. Nampak Tepung tu. gomak kita. Okay. Tak apa. Sedap. Tengok tu, kita punya. Okay. So kita punya kurma dah siap. Tepung kurma tu lauk. Ni tepung kurma. Macam mana? Okay, puas hati tak? You guys tengok live kita. Kita ajar you macam mana buat tepung kurma ni ha. Ni yang dah siap ni. Okay. Tu dia. Ini dia. Sedap sangat. Tengok tu ha. So ini boleh buat juadah berbuka. Okay. Makan-makan petang sekarang ni sebelum nak berbuka puasa kan. Sebelum berbuka puasa, sebelum kita nak berpuasa ni. Okay. So ini adalah juadah. Selalu sebab juadah ni kuih Melayu ni selalunya kita jumpa waktu-waktu bulan puasa saja. Macam sekarang dah jarang sangat orang buat tepung kurma ni kan. Jadi terima kasih Kak Zaida. Sama-sama. Okay. Okay. So jadi ni kita tengok Kak Zaida. Tengok. Tu dia. Okay. Okay, now ini yang dah siap. Kak Zaida harapkan semua yang dapat yang dah mengikuti tadi dapat mencuba resepi ni. Ya, senang, sedap dan susah nak dapat yang sebenarnya resepi ni. Tapi senang nak buat. Ini boleh menjana pendapatan ya untuk suri rumah, untuk nak menambah rezeki, especially bulan Ramadan ni. Ini salah satu kuih yang orang cari waktu bulan puasa. So untuk nak berniaga rasanya dah tak ada masalah. Boleh cuba resepi ni. Mudah-mudahan semua dapat mencuba resepi ni. Dapat insya-Allah kita dapat kongsi sama-sama rezeki lah nanti waktu bulan Ramadan nanti. Tapi sebelum berniaga cuba dulu. Cuba test dulu, makan sendiri dulu and then baru boleh buat berniaga.
InsyaAllah kuih ni memang mencari bulan puasa nanti. Ya. InsyaAllah. Okey. Sedap. Terima kasih Terima banyak-banyak. kasih semua. Thank you very much to all siapa yang join. Kita akan ada live lagi kan. InsyaAllah, kat insyaAllah. nanti. Ada banyak lagi resepi menyusul. Yes. Ya. Dan nanti kita akan buat unboxing untuk biskut raya koleksi 2019. Okay, so Okey. stay tune ya. Jangan malu-malu kalau ada apa-apa soalan, ada InsyaAllah. apa-apa kemuskilan, kita akan cuba pertanyaan, kita memang akan insya-Allah kita akan jawab sebaik yang mungkin. Kak Zara dah tak tahan ni, bau dia sedap tu kuih ni. Dah tak sabar dah Dah ni tak nak sabar makan. dia. Apa kata kita test? Kita ngap dululah. Kita ngap dulu. Ya, Ayam tengok ya dia sebelah punya sikit. lembutnya. Ui, dia dengan panas-panas macam ni lah sedap makan. Macam ni lah. Intinya sedap ya. Cuma kalau makan dia tak boleh bercakap, dia tersembur nanti. Ya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak kerana menonton. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lah insya-Allah. Untuk dia bercakap. Sedapnya, tak boleh nak cakap. Okey, kita nak kena closing. Alright, kita ada announcement. Kita akan buka booth untuk biskut raya koleksi 2019. Startingnya daripada 3 Mei sampai ke malam raya. Okey, di Subang Parade. So jadi cari kita berhadapan dengan kedai City Chain. Okey. Dia berhadapan dia antara Paksen dan City Chain. Okay, so nanti insyaAllah kita jumpa you all dekat sana. Okay, Assalamualaikum. Moga hari yang baik hari ni dan hari-hari seterusnya. Okay, so sorry I nak enjoy I punya tepung gumak. Nanti ada banyak lagi resepi, so stay tune guys. So this one will be saved for the next 24 hours. So see you soon. Assalamualaikum. Sedap ni.